Ayat yang ketiga. Pendek je tuan-tuan. Jangan takut. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ayat 60. Apa? Pendek saja. Allah berfirman, ud'u, berdoalah oleh kamu. Ini bahasa Melayu sama, berdoa. Tapi ini kita kena nampak. Bila belajar bahasa Arab nanti kena nampaklah. Macam uzkuru fi'il amar, ud'u fi'il amar. Mesti nampak sampai faham. Sekali jeling dah, oh nampak, perasan dah. Kalau sekali jeling tak perasan ni fi'il amar, ya belajar lagi. Sebab sangat senang untuk mengenal itu melalui kad diagram warna kuning. Mana kuning? Kalau ada lagi lah. Ada hilang pula kuning saya. Ataupun kuning boleh lihat pada lampiran atau buku kunci kaedah pusat di sini. Maknanya dia ada 12 sifir pattern yang kita boleh kenal. Kalau nak kenal fi'il amar, ya, ada 12 tu cukup dah untuk kita dibimbing oleh para ustaz mengenal fi'il amar dalam Quran. Contohnya ud'u, berdoalah oleh kamu wahai hamba-hamba Allah Ta'ala. Kemudian ni kita wajib tahu. Bila kita jumpa ni, maknanya aku, dia mesti muttasil atau melekat dengan fi'il. Ini yang kita kata fi'il amar tadi. Berdoalah oleh kamu wahai hamba-hamba Allah Ta'ala ni kepada aku. Perintah Allah Ta'ala, permintaan Allah Ta'ala ni juga menjadikan ayat ni tergantung. Sebab ada satu janji yang dijanji oleh Allah Ta'ala, yang Allah tak akan mungkiri, iaitulah, tengok tadi, uzkuruni azkur, dia akan mematikan. Fi'il jawab ataupun pelengkap kepada fi'il amar yang tergantung tadi ni akan dilengkapkan dengan fi'il mudhari' yang berbaris mati. Astajib. Asalnya perkataan ni astajibu, aku menyahut. Tetapi dia melengkapkan fi'il amar yang tergantung. Berdoalah oleh kamu wahai hamba-hamba Allah kepadaku, maka kita akan terjemahkan nescaya. Maka jawab kepada fi'il amar atau pelengkap fi'il amar tergantung tu mesti dimatikan. Astajib, nescaya aku akan memperkenankan aku akan menyahut. Ini pun yang sebenarnya cakap Melayu. Cuma orang Melayu dia hanya menggunakan pada ungkapan isim maf'ul, iaitu mustajab. Ini doa mustajab. Ini masa mustajab doa. Ini tempat mustajab doa. Kan orang Melayu guna. Tapi bila sebut astajib, dia dah keliru sedikit. Dia ubat dia ialah belajar bahasa Arab. Belajar kita punya sifir, nanti kita akan tengok. Ini adalah pattern fi'il mudhari'. Nescaya aku akan menyahut atau memperkenankan lakum. Ini dua perkataan yang wajib tahu. Memperkenankan untuk kamu, iaitu permintaan kamu. Makna di sini janji Allah yang ketiga, berdoa aja, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Apa janji Allah yang Allah tak akan mungkin? Nescaya aku akan memperkenankan. Lakum, bagi kamu, iaitu permintaan-permintaan kamu. Apa masalah dia? Ialah kita tak nak berdoa, kita tak nak sujud, dan kita tak nak minta kepada Allah sebab kita sombong. Kita rasa usaha kita boleh mencapai kehendak kita. Sebenarnya semua yang kita capai, kekayaan kita, ilmu yang kita dapat, kebaikan yang kita sedang ada sekarang, semua adalah daripada taufik Allah Ta'ala kepada kita. Okey. Nombor 3, Allah kata berdoa aja. Mesti Allah tak akan mungkiri janji, iaitu aku akan perkenankan permintaan kamu.
kata para ulama, nak menunjukkan Allah perkenankan ni, permintaan iblis pun Allah perkenankan, iaitu iblis membuat permintaan dan berdoa kepada Allah setelah dia enggan sujud kepada Allah Ta'ala pada kejadian Adam dulu. Enggan sujud, sujud penghormatan kepada Adam, dan akhirnya dia ingkar kepada Allah, dan Allah halau dia daripada syurga, dan dia minta satu permintaan, itulah doa. Ya Allah, bagikan aku umur panjang. Allah kata nak buat apa? Aku nak sesatkan Bani Adam. Ya, sampai bila? Sampai kiamat. Dia kata, okey, terima. Iblis membuat permintaan selepas durhaka kepada Allah pun Allah perkenankan. Kita rasanya tak adalah sejahat iblis. Betul tak tuan-tuan dan puan? Tak adalah. Kita ni jahat dia macam setan, macam iblis, ya, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala seumur hidupnya. Okey tuan-tuan dan puan, satu lagi untuk kita menyimpulkan janji Allah yang Allah tidak akan mungkir, ya, kepada kita orang-orang beriman. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Al-Anfal 33. Panjang sikit tapi kita pendekkan. Kita tak mau perbahasan nahu yang menjela, kita nak makna je, supaya kita jinakkan diri kita dengan perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran, ya. Di mana Allah menyatakan wa, maknanya dan. Wajib tahu ma, yang ini kita kena tengok sikit lah. Ada ma makna tidak, ada makna ma apa yang, ada makna ma apakah, ya. Jadi ada ma ziyadah, dan ini pun akan membantu kita bila kita jumpa perkataan ma. Cari ma ni min dengan alif, dia ada dua huruf. Kita tengok perkataan dua huruf, iaitu ma di sini. Di sini kita akan jumpa ma, dia ada berapa makna. Kalau kita jumpa dalam Quran, sekurang-kurang kita akan jumpa ada 5 makna yang terkandung, ya. Duduk dekat sikit kalau nampak lah. Okey tuan-tuan dan puan, ma di sini ma nafi, maknanya tidak. Kita wajib tahu. Kana, adalah. Kana ni banyak makna dia. Adalah, ada makna sentiasa, tetap, berterusan. Tidaklah, ya, ni makna tidak. Ni adalah, maka orang Melayu biasa terjemahkan tiadalah. Saya tandakan star ni sebab dia diulang lebih 1200 kali dalam Quran dengan pecahannya. Pecahan tu kita kena tahu sifir, ya, baru kita tahu sebutan fi'il madhi, mudhari', kalau masdar dia macam mana, fi'il amar dia macam mana, itu kita kena belajar sikit. Okey, tiadalah siapa? Allahu. Ini kalau kita nak bahaskan nanti, dia bagi depan sebab dia isim kana. Tiadalah Allah itu mu'adzibah. Ini dia akan dibariskan atas ba tu kerana dia khabar kepada kana. Ini cakap Melayu. Ini cakap Melayu, cuma cakap Melayu azab, ya. Tapi kalau mu'adzib, iaitu yang menyiksa. Tiadalah Allah itu menyiksa. Ini dalam bentuk isim fa'il atau pelakunya. Yang menyiksa dia panggil mu'adzib. Kalau fa'il madhi dia bunyi azzaba, mengazab. Yu'adzibu, dia sedang mengazab. Ta'zib, iaitu siksaan. Tetapi mu'adzib ini, dia adalah pelaku dia. Tiadalah Allah itu menyiksa. Mu'adzibakum. Ini wajib tahu, menyiksa kamu wahai manusia. Tiadalah Allah itu menyiksa kamu wahai manusia. Ini waw, ini waw hal. Nanti kita tengok kat sini. Perkataan waw, dia tergolong dalam satu huruf. Ada berapa makna? Kita tengok sini. Oh, dia ada 7 makna yang digunakan oleh Allah dalam Quran. Tuan-tuan boleh nampak ke 7 tu? Sikit lagi tayang-tayang tuan-tuan, supaya tuan-tuan nanti tak adalah terkejut-terkejut tengok kita Eropah lu banyaknya istilah-istilah. Kenapa wow kita kata haraf ataf?
Ini waw permulaan, ini waw hal pula. Memang waw yang serupa, tetapi dia ada pelbagai maknanya. Contohnya di sini dia adalah wawul hal. Wawul hal ni makna sedangkan pada hal. Ataupun cakap Melayu dia wal hal. Tiadalah Allah itu menyeksa kamu wahai manusia sedangkan hum mereka. Ini wajib tahu bila belajar bahasa Arab. Sedangkan mereka yastaghfirun. Mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah. Saya nak kata apa pun saya tak pasti, tapi saya rasa boleh jadikan bahasa Melayu. Istighfar. Istighfar tu kata masdar, kata terbitan, iaitu meminta ampun. Tetapi kalau fi'il mudhari' dia yastaghfiru. Kalau ana astaghfirullahal azim. Kan? Kalau hum di sini, hum yastaghfiruna, mereka beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Apa janji Allah di sini? Dan tiadalah Allah itu menyiksa kamu wahai manusia dalam keadaan walhal. Ya? Oh sorry tuan-tuan, yang ni bukan hum. Tiadalah Allah menyiksa mu'adzibahum. Tiadalah Allah itu menyiksa mereka, iaitu manusia, dalam keadaan mereka itu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah nak di sini? Iaitu istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya? Di sini benda 4 ayat pendek. Nombor 4 ni Allah nak kita istighfar. Apa janji Allah? Allah tak akan seksa manusia. Walaupun ayat ni diturunkan asalnya kepada musyrikin Mekah, kerana mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak meminta ampun kepada Allah, sudah tentulah. Ya, dan Allah selepas itu menyeksa mereka ketika mana Nabi dah berpindah ke Madinah dengan kekalahan demi kekalahan yang berlaku kepada mereka. Dan Allah, ini kita sekarang ni boleh digunakan pengajaran umum daripada ayat ni bahawa Allah tidak menyeksa mereka manusia dalam keadaan mereka manusia itu beriman, mereka itu beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya tutup apa yang disebut oleh ulama di dalam 4 ayat ni ialah arba'ah. Apa makna arba'ah? 4 wu'udin, arba'atu wu'udin, 4 janji rabbaniyah daripada Tuhan, janji Tuhan yang tidak akan dimungkiri. Nombor 1, Allah suruh kita bersyukur, asyukru. Nescaya Allah akan tambah kepada kita. Nombor 2, Allah suruh kita az-zikru, iaitu ingat kepada Allah. Nescaya Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah ingat kepada kita, jangan risaulah tuan-tuan. Jangan risau kita punya rezeki, jangan risau keluarga kita, jangan risau segala macam hidup kita, jangan risau. Bila Allah ingat, Allah jamin kita. Dan yang ketiga, Allah suruh kita bersyukur, asyukru. Asyukru sudah. Ad-du'a, doa. Berdoalah, ud'uni, berdoalah kepada Allah. Nescaya Allah akan perkenankan permintaan. Apa nak lagi? Minta ajalah. Dan yang keempat, al-istighfar. Iaitu mohon ampun kepada Allah. Nescaya Allah tidak akan menyeksa manusia kerana manusia ataupun kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini yang saya baca daripada satu rawai, kata-kata indah daripada Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir, alim tafsir di Mesir. Dia menyatakan dalam Quran ni ada 4 janji yang Allah tidak akan mungkiri kepada kita orang beriman. Yang pertama, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita berdoa, Allah akan perkenankan semua permintaan kita. Kalau kita istighfar, Allah tak akan seksa kita.
Ini 4 amalan ini kalau kita jaga sudah memadai untuk kita berada dalam ketenangan hidup kita sendiri sebagai orang beriman. Sekian tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi 2:30 petang esok insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.